Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan tuan pengurusi dan barisan terkuasa masjid, pegawai masjid, tuan imam, tuan aziz, tuan siap muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita menzahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Taala. Malam ini kita bertemu lagi setelah kita cuti lama, ya, berbulan-bulan kita cuti. Alhamdulillah, malam ini kita dapat sambung balik. Satu nikmat yang sangat besar, walaupun ada kekangan jarak, ya, 1 meter. Macam-macam lah orang tafsir, ya, macam-macam orang tafsir. Tapi yang pentingnya jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Ikut mana nak menyilang ke, nak lurus ke, nak menegak ke, itu masing-masing lah. Sebab kawasan kita tak sama. Macam masjid negeri itu luas, Dewan Utama dia luas, dekat 400 boleh pergi daripada asal 1500. Tapi kalau kita ni kecil, kena pandailah menyusunnya supaya jarak tetap ada 1 meter dan muatannya ramai. Baik, seperti biasa kita mulakan pertemuan kita yang mulia ini dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita sambung ayat yang ke-83, fokus yang ke-8. Tajuk besarnya tentang Dzulqarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Firman Allah ayat 83 kita baca tadi dah kan? Maksudnya, dan mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad. Tanya apa? An Dzulqarnain, tentang Dzulqarnain atau Dzulqarnain. Kamu jawablah. Qul, jawablah. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan bacakan kepada kamu wahyu daripada Allah yang menerangkan sedikit tentang perihal Dzulqarnain ataupun Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain ini dia dah gaib, tak hidup zaman Nabi, awal dulu. Kalau hidup zaman Nabi pun dah cerita ayahnya siapa, maknya siapa, lahir di mana, berapa lama umur, rupanya macam mana. Tapi ini dia Allah yang awal dalam
sejarah kita belajar sejarah, ya, Zulkarnain ini diceritakan dia adalah orang yang pertama mengelilingi dunia. Orang pertama mengelilingi dunia. Jadi bila ditanya kepada sesiapa yang belajar tentang Zulkarnain, guru dia ajar kata Zulkarnain ni adalah orang pertama mengelilingi dunia. Itulah yang dia tahu. Ya. Kita tengok siapakah dia Zulkarnain yang sebenar. Mengikut apa? Mengikut wahyu. Perkara yang gaib dia tidak boleh reka-reka sebelum kita meyakininya, sebelum kita menolaknya. Ya atau tidak, itu je. Apa asasnya? Quran, hadis. Quran ada sebut, betul. Hadis ada sebut, betul. Dia tak boleh ijma'. Mai aku tanya orang kampung aku, dia mau percaya ke? Tak boleh. Memang dah di mana-mana masa itu. Jangan mereka. Qiyas pun tak boleh. Tauhid sumbernya cuma dua, Quran, hadis. Dia tak ada qiyas. Sebenarnya orang kafir Mekah pernah mengirim wakil pergi ke Yasrib, ke Madinah. Jumpa siapa? Jumpa ahli kitab. Sebab dalam Taurat ada tentang Zulkarnain, dalam Injil ada cerita tentang Zulkarnain. Ahli kitab Yahudi dan Nasara. Penduduk Mekah masa itu tak tahu cerita Zulkarnain. Jadi mereka pergi ke Madinah. Hari ini semua Madinah. Hantar wakil. Kamu pergi Madinah, pergi cari ahli kitab. Nak pastikan Muhammad ni betulkah utusan Tuhan. Setelah mereka pergi bertemu dengan ahli kitab. Ahli kitab ni orang yang mahir tentang Taurat Injil. Lalu mereka beritahu, kamu nak tahu Muhammad itu betul atau tidak? Kamu tanya dia. Salah satu soalan yang kamu kena tanya dengan dia ialah tentang Zulkarnain. Kalau Muhammad boleh jawab, dia adalah utusan Tuhan. Orang lain tak boleh jawab. Kamu pun tak boleh jawab. Betul tak betul? Sebab kamu bukan ahli kitab. Kamu musyrikin Mekah. Jadi bila mereka balik ke Mekah, pembesar-pembesar Mekah tanya, macam? Aku dah jumpa dah ahli kitab Madinah ni berpesan. Ada beberapa persoalan. Ada beberapa persoalan yang mereka bekalkan kepada kami untuk kita tanya kepada Muhammad. Jika Muhammad ni berjaya menjawab soalan-soalan yang kita kemukakan kepada dia, betullah dia utusan Tuhan. Salah satu soalan ni ialah tentang Zulkarnain. Turun ayat ini. Buat Nabi asalnya pun tak tahu. Ya. Sesuatu Nabi kata, ya, aku akan bacakan kepada kamu wahyu daripada Allah. Wahyu belum turun. Ayat ni belum turun. Soalan sampai. Tunggu lah. Macam mana Tuhan tahu? Memang Tuhan tahu. Jangan tanya macam mana Tuhan tahu. Tuhan tahu pula. Nabi dia tengah kena soal. Tuhan tahu lah. Ya. Tuhan tahu. Bukan kebetulan. Tak. Saya bayang beritahu. Tidak apa tu tak nak jawab. Bukan. Memang Tuhan tahu. Tuhan yang takdirkan perjalanan hamba-hambanya. Diberi nama Zulkarnain kerana ia adalah seorang raja Rom dan Parsi, dua negara besar, dua kuasa besar. Dia menjadi rajanya. Itu salah satulah kenapa dinamakan Zulkarnain, kerana dia menguasai dua
dua dua negara empire besar, macam Imam Haramain, Imam Mekah Madinah, ya, Imam Haramain, Imam Mekah Madinah. Walaupun ada imam besar Mekah, ada imam besar Madinah, tapi mereka boleh bertukar, ya. Kalau kecemasan tak cukup, boleh tukar nama khas, ya. Tempat lain tak ada. Ya, nama khas untuk Mekah Madinah. Sebahagian orang mengenali Zulkarnain kerana di kepalanya terdapat sesuatu yang menyerupai dua tanduk. Dia pakai topeng. Raja Zulkarnain ni pakai topi, tapi topinya ada tanduk dua. Ya. Bukan kepalanya bertanduk. Kepalanya macam kepala kita lah, tapi dia ada topi, yang topi itu ada macam tanduk. Ada pula yang mengatakan dia diberi nama Zulkarnain kerana ia sudah berhasil mencapai belahan timur dan barat, iaitu tempat matahari terbit dan matahari terbenam. Yang kata mengelilingi dunia dia itu mula daripada mana? Mula daripada matahari terbit sampai ke matahari terbenam. Jauhnya perjalanan beliau. Kemudian ayat yang ke-84. Kita tak tahu lagi apa tugas Zulkarnain ini, apa jawatan dia. Ayat 84 bermaksud, sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi. Oh, dia raja rupanya. Bukan orang biasa bawa kapal besar mengelilingi dunia, tak. Dia seorang raja. Raja Zulkarnain. Dan dibetulkan balik kalau kita pernah silap. Dia bukan seorang pengembara rupanya. Dia seorang raja. Jauh sangat, gelincir jauh. Allah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi, dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap sesuatu yang diperlukannya. Sesungguhnya kami telah memberi kepada Zulkarnain kekuasaan di muka bumi. Bolehlah kita kata Zulkarnain ni seorang raja yang soleh. Kalau seorang raja lagi gantung-gantung lagi kan, beriman ke dia? Tidak ke? Ada juga raja yang berkuasa tapi tak beriman. Zulkarnain ni seorang raja yang soleh. Kami berikan kepada Zulkarnain kekuasaan yang besar, yang mencakupi segala sesuatu yang diberikan kepada para raja. Apa dia keperluan raja? Lebih-lebih lagi dia seorang raja yang memegang dua empire besar. Tentu sekali bala tentera. Tentera yang hebat, terlatih. Tentera aja tak cukup, peralatan perang, ya, dan beberapa benteng pertahanan negara. Oleh kerana itu, ya, bergerak berbekal dengan tentera yang hebat, alat perang yang hebat, benteng yang kukuh, Zulkarnain dapat menguasai bumi sebelah timur dan sebelah barat. Banyak negeri yang tunduk kepada baginda, bahkan macam-macam raja yang ada di dunia ini pada masa itu tunduk kepadanya. Semua orang, tak kira apa bangsa, berbondong-bondong, ya, menyatakan taat setia kepada Raja Zulkarnain. Menurut Ibnu Abbas,
Maksud wa atainahu min kulli syai'in sababa tu, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Sama pandangan atau sama Ibn Abbas dengan Mujahid dan yang lain. Maksud memberikan jalan itu ialah memberi ilmu pengetahuan. Macam mana cara nak berdakwah, macam mana cara nak berdakwah. Maknanya dia orang soleh, dia ada ilmu, dia ada ilmu macam mana nak menyampaikan ajaran Allah kepada manusia pada ketika itu. Adapun menurut Imam Qatadah, maksud jalan untuk mencapai segala sesuatu itu namanya tempat tinggal di bumi dan berbagai-bagai panji, berbagai-bagai tanda mana-mana negeri yang sudah dijajah. Mengikut Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam pula, maksud Allah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu itu ialah Raja Zulkarnain berjaya menguasai bahasa. Alat dakwah ni bahasa. Nak berdakwah kepada orang Melayu, cakap Melayu lah, senang. Dakwah dengan orang Arab, kuasai bahasa Arab. Dakwah dengan orang jauh, ngomong Jawa, dia lagi cepat. Begitulah yang lain. Allah beri kelebihan kepada Zulkarnain, cepat menguasai bahasa. Sama halnya seperti Allah berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguasai bahasa kaum. Sehingga bila Nabi bertutur kepada satu kaum menggunakan bahasa kaum itu, seolah-olah Nabi memang orang situ. Sebab dia bukan diajuk-ajuk. Mengajuk boleh satu dua, tapi orang yang hidup dengan satu bahasa, dia ada bunyi-bunyi tertentu yang menunjukkan bahawa itulah nikmat bahasa dia. Yambo, itu yambo, orang ngerti aku. Dia gitu. Dia nak menunjukkan memang dia tak tahu. Dia tak tahu betul, bukan main-main. Yambo, ngerti aku, yambo. Dia sampai macam tu, dengan mata-mata, dengan telinga-telinga. Kalau orang Melayu dia, aku tak tahu. Menunjukkan dia, saya tidak tahu. Dia tak hidup bahasa tu. Itu bahasa buku. Bahasa buku. Dia lain. Amalan praktiknya sungguh-sungguh dia bercakap. Selanjutnya ia mengatakan ia tidak memerangi satu kaum melainkan setelah dia ajak bicara dengan bahasa mereka. Maknanya faham betul. Dakwah mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu difahami oleh semua yang menerima sasaran dakwah Zulkarnain. Baik. Kenapa? Supaya tidak berlaku penginayaan. Tak faham, dihukum, mana boleh. Dia tak tahu. Dia tak tahu dia buat salah, tiba-tiba sampai hukuman. Zalim. Fa'atba'a sababa. Pada masa yang sama, Raja Zulkarnain itu sendiri bersedia untuk melalui atau menurut jalan yang boleh menyampaikan tujuan dia, diperintah untuk mengembara di dunia. Dia lain. Orang tak nak dengan orang nak lain.
Orang minat dengan tak minat lain. Orang minat, korang bekal pun boleh jadi. Ya, korang bekal ada, tapi korang. Jadi dia akan usaha yang korang itu ditampung dengan usahanya sendiri. Tapi tak minat, tak nak, baik balik je lah. Baik balik. Ya. Saya selalu dipesan oleh guru saya, kamu nak rekomen budak mengaji, jangan dengar sangat cakap bapa dia. Panggil budak. Ayahnya beria, mak beria. Tolonglah ustaz, inilah anak saya yang bongsu. Yang lain alhamdulillah semua dah berjaya, tapi dalam bidang yang lain seorang tolonglah. Saya nak dia hafal Quran. Saya nak kalau saya meninggal dia dah jadi imam. Tak apalah, bawalah sini budak. Mai pakcik nak sembang dengan hang sekejap. Sembang lebih kurang. Tahu ke ni nak temu duga tahfiz 19 bulan. Tahu macam mana rasa? Pakcik belum boleh. Udahlah tu. Jadi awak tak minat. Saya nak pergi MRSM, saya nak pergi kolej, saya nak pergi peralihan, saya nak pergi matrik. Dia dapat tawaran 2-3 matrik gopeng dia dapat, contohlah kan. Awak tak menyesal ya? Tak. Saya minat matrik. Saya nak ambil sains. Ya. Kenapa minat? Sebab dia ada duit poket, dia ada beberapa keistimewaan. Tak apalah. Saya rasa bawa dia balik. Bagilah peluang orang lain. Apa udahlah kak, udah. Dahlah. Buat apa 3 bulan duduk lari malam banyak pagar, siapa susah? Dah jadi kan? Buat apa ambilkan daftar bukannya free, berbayar. Ya. Budak tanda tu contohlah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya tempat yang menyampaikan kepada maksud, yang menyampaikan kepada tujuan. Kalau orang berjalan, tentulah yang menyampaikan kepada tempat yang dituju. Sa'id bin Jubair mengatakan pula ilmu pengetahuan, yang menyampaikan kepada ilmu pengetahuan. Kemudian ayat yang ke-86, hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghru fi 'ain hami'ah, sehingga apabila Raja Zulkarnain sampai di daerah matahari terbenam, dia mendapati kawasan itu kawasan sebuah mata air yang hitam berlumpur. Ia dapati di tempat mata air hitam yang lumpur itu satu kaum yang kufur ingkar. Kami berfirman, ya Zulkarnain, terserahlah kepada kamu. Kamu nak azab, nak seksa dia, nak hukum dia, atau kamu nak maafkan dia. Daripada mula bergerak matahari terbit, tak tahu dah berapa lama. Tapi bukanlah seminggu. Matahari terbit nak sampai ke matahari terbenam bukanlah seminggu, tak tahu lah berapa tahun. Perjalanan tu pula bukan terus menyinggah-nyinggah, singgah berdakwah, singgah berdakwah, singgah berdakwah, singgah berdakwah, tinggal beberapa hari berdakwah, tinggal teruskan perjalanan, begitulah. Ini nak sampai ke mana?
Sampailah ia ke tempat terbenam matahari. Ia berjalan melampaui jalan sehingga akhirnya sampai di tempat yang paling jauh yang ditempuhinya, iaitu belahan bumi sebelah barat. Adapun untuk mencapai tempat terbenamnya matahari di langit, tentulah tidak mungkin. Nak betul-betul sampai ke depan matahari terbenam, bakar habis. Hari Ahad ni ada gerhana matahari. Kami sembahyang gerhana matahari sekitar pukul 4. Kita ada buat pencerapan pukul 11 buat di Masjid Negeri. Oleh kerana hari tu hari Ahad, imam yang duduk belakang masjid ada seorang tu yang tengah ngajar tak ada lari. Imam lain duduk luar, selamat dia pun. Yang duduk belakang masjid tu tak ada buat apa, tak ada alasan. Itu yang tahu cerita tu. Wajadaha taghru fi 'ainin hami'ah. Zulkarnain dan tentera-tenteranya melihat matahari terbenam di laut. Laut itu pula airnya berlumuran hitam. Nak sampai ke tempat Zulkarnain berada hingga ke matahari terbenam tu tak tahulah berjauh lagi. Tapi takat itulah yang dapat dilihat. Takat itu yang dapat dicapai oleh mata Zulkarnain, itu matahari terbenam, nampak? Tapi tak tahu jauh lagi. Awak tengoklah matahari terbenam. Dekat ke? Dah, nampak dekat. Tapi kalau berenang, teriak. Tak boleh capai. Jauh lagi. Tapi bukan semua orang boleh sampai ke tempat yang jauh itu. Dia dapat menyaksikan matahari dengan matanya sendiri terbenam di dalam lautan. Demikianlah keadaan setiap orang yang pandangannya berakhir sehingga pada tepian pantai. Bukan makna dia sampai betul-betul di tepi matahari itu. Pandangan matanya, dia nampak matahari terbenam. Maknanya pandangan seorang akan berakhir kepada matahari sehingga matahari berada di tepian pantai. Dia melihat matahari itu seolah-olah terbenam ke dalam laut tersebut. Padahal selepas laut itu ada lagi tanah, ada lagi bumi. Tapi yang dapat dicapai oleh mata dia ialah mana tenggelam matahari? Dalam laut itulah. Tak, atas laut tu ada lagi. Kita duduk kat Lumut, nampak matahari terbenam kat mana? Kat laut lah. Padahal depan tu pangkor. Kita duduk di seberang Sungai Dulang, nampak matahari terbenam di Sungai Perak. Padahal kat sana tu Kota Seti ada lagi. Macam itulah gambarannya. Bukan dia terbenam kat Sungai Perak tu, kates lagi. Perkataan hami'ah diambil daripada salah satu daripada dua macam bacaan, dua macam qiraah. Satu hal al-hama'ah berarti tanah, maknanya di hujung tanah. Tanah tu macam mana sifatnya? Berlumpur. Lumpur macam mana warnanya? Lumpur hitam. Ya. Manakala Ali bin Abi Talib menceritakan daripada Ibnu Abbas, Zulkarnain mendapati matahari terbenam di laut yang panas. Ialah bila dekat dengan matahari, munasabahnya anehlah.
Ya, begitu. Dia melangkau kutub utara, ya, kutub selatan. Kutub tu sejuk. Orang Eskimo kan, sejuk. Lepas itu kemudian Raja Zulkarnain menemui satu kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dakwah, ingkar juga. Allah beri pilihan kepada Raja Zulkarnain. Kamu nak seksa dia, nak bunuh habis pun boleh. Kalau nak beri maaf pun boleh. Hal ini Allah memberikan kekuasaan kepada Raja Zulkarnain untuk mengatur mereka, memberi nasihat, memberi tangguh, memberi tempoh ke mereka, ataupun setelah diajar tapi mereka enggan, boleh dihukum. Sama ada, ya, boleh dibunuh atau diberi kurnia dengan menarik fidyah. Ya, kamu tak nak beriman dengan Allah, kamu kena fidyah. Kamu bayar sejumlah, ya, daripada harta kamu, keselamatan kamu dijaga. Sehinggalah akhirnya nanti mereka mengetahui tentang keadilan dan keselamatan yang mereka nikmati di bawah naungan Zulkarnain. Mudah-mudahan mereka akhirnya beriman. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Adapun orang yang melakukan kezaliman, kufur, derhaka, maka kami akan menyeksanya. Bila dah disampaikan dakwah, Allah beri pilihan kepada Raja Zulkarnain, sama ada bila mereka ingkar, kamu boleh ambil tindakan terus, bunuh, ataupun beri tempoh kepada mereka dengan menarik fidyah, mengambil sebahagian harta mereka, ya, tak sebut pula berikan kepada siapa, wallahu alam. Ya, sebab kalau fidyah syariat umat Muhammad ni, fidyah hanya untuk fakir miskin saja, bukan untuk asnaf. Ya, fidyah puasa, ya, fidyah kafarah sumpah, ya, hanya untuk fakir dan miskin, tidak untuk asnaf. Ya, tapi wallahu alam ini tak diterangkan. Bukan jizyah, fidyah. Kan disebut fidyah. Ya. Kalau cukai dia lain. Ya, jizyah ini fidyah. Mengambil fidyah daripada mereka. Jadi jika mereka bayar fidyah, mereka diberi pilihan, mereka diberi peluang untuk melihat keadilan yang dibawa oleh Zulkarnain. Tetapi jika ialah Zulkarnain bukan duduk situ, selesai tugas dia dakwah, dia balik ke negara asal dia, ke Rom balik. Jadi apa nak hukum kepada orang yang beriman dengan orang yang ingkar? Sebab dia dua kelompok, ya. Adapun dia orang yang melakukan kezaliman, derhaka, maka kami akan menyeksanya. Ya, kalau sepeninggalan Raja Zulkarnain mereka terus ingkar, mereka kufur, sampai matilah maksudnya, jangan fikir mereka bebas. Tak.
mereka akan dikembalikan kepada Allah, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Amma man zalam, adapun orang yang menginaya terus menerus dalam kekafiran dan kemusyrikan. Zalim ni dia ada dua, satu zalim diri sendiri, satu zalim orang lain. Zalim yang paling besar ialah zalim diri sendiri, ingkar mengaku Allah sebagai Tuhan. Jangan rasa selesa ya. Duduk dalam kafe ni jangan rasa selesa. Nak khabar orang kafir ni, jangan selesa benar. Kalau rumah kau besar, kereta kau besar, ya, kau banyak duit, kau jangan rasa selesa tau. Ya, kau lah orang yang paling zalim kepada diri kamu sendiri. Kita pula jangan tersilap pula mentafsir. Untung dia mayang ke tidak, puasa ke tidak, seronok je. Jangan kata untung. Salah tafsir, salah tanggap, ya, bahaya. Rugi sebui rugi. Dah diberi nikmat, diberi kemudahan, dilawan Tuhan. Lawan tapi tak nampak. Fasawfa nu'adzibu, maka kami kelak akan mengazab. Ya. Qatadah mengatakan itu dengan pembunuhan. Ialah akhirnya Allah akan musnahkan mereka dalam kekufuran. Sebaliknya, ya, mereka yang wa amma man amana wa amila shaliha falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dia ada dua perkataan yang mendahului fi'il mudhari'. Satu fasawfa nu'adzibu, satu lagi wasanaqulu lahu. Apa? Sin, sanaqul. Satu lagi saufa. Saufa ataupun sin, dia hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Saufa nu'adzibu, ya, maka kami akan menyaksanya. Bila? Saufa ni nanti di akhirat, masanya sangat jauh. Tapi kalau wasanaqulu lahu, adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya. Di dunia lagi Tuhan dah bagi. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami perintahkan dan akan kami perintahkan kepadanya perintah yang mudah daripada perintah-perintah kami. Mudahlah, ya, bagi orang yang beriman. Sembahyang tak susah, puasa tak susah. Apa yang Allah taklifkan kepada dia, ya, senang berbanding kepada orang yang ingkar. Ya, tengok orang sembahyang susah, tapi ada ketikanya bila diserang oleh virus corona, yang asalnya mungkin melihat sembahyang itu susah, tapi dia nak sembahyang juga. Ya, tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan tengok dalam apa-apalah kan, dalam media kan, mereka dah hilang usaha, hilang akal nak selamatkan diri. Ya, mereka akhirnya sembahyang walaupun dengan tak tutup auratnya,
tapi nak ikut juga sembahyang, sujud atas batu pun sujud juga. Ya, maknanya sebahagian daripada kepercayaannya ada meyakini Allah sahaja penyelamat. Ya, kalau mereka pun yang baru tersikit sentuh dengan keyakinan Allah hanya penyelamat pun mereka sanggup sembahyang walau dengan cara yang tidak sempurna, apalagi bagi orang yang beriman betul. Tentulah bukan sahaja rasa mudah sembahyang ni, tapi bila tak sembahyang jadi masalah. Dia jadi resah jiwa dia. Ya, kalau dia tak bersedekah jadi masalah, jadi resah jiwa dia. Wallahu alam, kita kena ikut SOP. Habis masuk tu isyak kita kena berhenti. Ya, tak ada lagi lanjut dah. InsyaAllah panjang umur, mungkin bulan depan dengan SOP yang baru, lebih longgar. Dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda wasyamsa wal qamara binuri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.